Ia tidak mengatakan ini adalah hasil kerja aku. Ia tidak mengatakan ini adalah hasil kepandaian aku. Akan tetapi ia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah daripada Tuhanku. Ini nikmat daripada Tuhanku. Bila berbicara tentang akhlak yang agung pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berpunca daripada akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum akhlak beliau kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Tidaklah bernilai satu moral atau etika atau akhlak kalau tidak diasaskan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia hanya menjadi pujian manusia tanpa ada nilai di sisi Allah bila tidak dijadikan matlamat daripada berakhlak itu sebagai terjemahan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim akan akhlaknya adalah dilihat daripada muamalah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika diuji oleh Allah dengan musibah ataupun dengan dugaan, beliau menampilkan akhlak yang baik. Ketika diperintahkan melakukan satu perintah tertentu, maka beliau berakhlak kepada Allah dalam menjalankan perintah. Bila diberi nikmat oleh Allah, beliau juga berakhlak kepada Allah menyikapi nikmat. Dan demikian bila berhadapan dengan dugaan-dugaan yang berat dihadapi oleh beliau, beliau tidak berganjak daripada sikap akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap akhlak yang ditunjukkan oleh beliau pada ubudiyahnya, pada pengabdiannya, pada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah untuk menisbahkan dirinya berbuat segala-galanya, melainkan ia adalah mahdul fadl minallah, sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tertera di dalam Al-Qur'anul Karim melalui lisan anak murid Nabi Sulaiman ketika berjaya mendatangkan singgasana Ratu Balqis daripada Yaman menuju ke Sabah. Ia tidak mengatakan ini adalah hasil kerja aku. Ia tidak mengatakan ini adalah hasil kepandaian aku. Akan tetapi ia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah daripada Tuhanku. Ini nikmat daripada Tuhanku. Melihat kejayaan yang dicapai sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menjalankan tugasan dakwah, beliau mengatakan wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunahu. Bila orang yang memusuhi Nabi akan meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri untuk berhenti berdakwah, aku tak akan berhenti berdakwah. Aku tetap akan berdakwah sehingga Allah jayakan dakwah atau aku binasa memperjuangkan dakwah. Ketika menyebut kejayaan dalam berdakwah, Nabi tidak mengatakan sehingga aku berjaya, tetapi sehingga Allah menjayakan. Dan ketika berhadapan dengan situasi dalam menjalankan dakwah sampai kepada kebinasaan ataupun pengorbanan, maka Nabi tidak mengatakan Allah yang mematikan saya dalam berjuang, akan tetapi saya mati dalam berjuang. Bukankah itu juga yang diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam pada muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang bagi sembuh. Ia tidak mengatakan kalau Allah bagi saya sakit, Allah juga bagi saya sembuh. Adab dengan Allah Subhanahu wa taala pada nikmat, adab pada Allah dengan musibah. Hatta dalam musibah pun juga terjemahan adab dan akhlak dapat kita lihat daripada baginda Rasulullah ketika berhadapan dengan musibah.